Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurjana Binti Rasli, nombor A760722, ingin berkongsi dengan anda semua tentang konflik Israel-Palestin dari aspek secara moden. Baik, mari kita sama-sama mengenali sejarah di mana konflik yang berlaku di Palestin di antara Arab dan Israel telah berlarutan sejak sekian lama. Jika dikira dari tarikh rasmi penubuhan negara Israel pada 15 Mei 1948, kita akan dapati bahawa konflik tersebut sudah berlangsung selama terlebih 7 dekad. Bibit-bibit kejatuhan Palestin itu bermula sejak akhir abad ke-19 Masihi disebabkan oleh kelemahan pemerintahan kerajaan Turki Utsmaniyah. Ia turut ditambah dengan kewujudan agenda Zionis selepas pertubuhan Zionis dunia, iaitu World Zionist Organization. Seterusnya beralih pula kepada agenda Zionis dalam menakluk Palestin. Hasrat Zionis berjaya dikembangkan selepas kerajaan Islam Turki Utsmaniyah lemah dan tidak dapat mempertahankan tanah penduduk Islam. Kemudian, pihak pertubuhan Zionis mempunyai agenda tersendiri untuk mewujudkan sebuah negara bagi bangsa Yahudi di Palestin yang disokong oleh Undang-Undang Awam. Ini dapat dilihat melalui perancangan Zionis untuk mencapai agenda utama ini dengan penumpuan kepada 4 perkara. Disebabkan oleh kebolehan mereka untuk melobi ini telah menyebabkan simpati kuasa besar pada ketika itu, iaitu Britain, untuk menyokong penubuhan sebuah negara untuk orang Yahudi di Palestin. Kesan daripada itu, pihak Zionis telah mendapat sokongan yang padu bagi menjadikan agenda utama mereka. Ketika itulah mereka terus mempergiat usaha untuk menawarkan pada golongan Yahudi di Eropah, terutama mereka yang berada di Eropah Timur, untuk berhijrah pulang ke Palestin. Peluang Zionis untuk membina negara bagi golongan Yahudi di Palestin terbuka luas kerana ketika deklarasi Balfour dikeluarkan, Palestin sudah berada di bawah penjajahan British. Ini berlaku selepas pasukan tentera Islam di bawah kerajaan Turki Utsmaniyah gagal untuk bertahan sehingga tewas dan terpaksa menyerahkan wilayah penuh sejarah itu kepada pihak lawan. Banyak cara digunakan oleh Zionis untuk memungkinkan mereka mencapai hasrat mewujudkan sebuah negara. Mereka menghalau penduduk keluar dari kampung-kampung mereka, mencetuskan ketidakstabilan, menyerang masyarakat kampung dan sebagainya. Mereka didorong melakukan apa sahaja kerana mereka telah mendapat sokongan kuasa dunia. Jadi, tidak ada apa yang ditakutkan ketika mereka melakukan keganasan terhadap penduduk-penduduk Palestin. Seterusnya, kita beralih pula kepada Palestin selepas kewujudan negara Israel. Selepas penubuhan negara Israel diisytiharkan, penduduk bangsa Arab di Palestin menerima kesan yang sangat pedih, di mana ada di antara mereka yang dihalau keluar dari kampung halaman mereka. Ramai yang terpaksa keluar dari Palestin dan mula tinggal di kem-kem pelarian sementara yang didirikan di sekitar tanah Palestin seperti di Jordan, Syria, Lebanon dan Mesir. Sehingga hari ini, masih ramai yang tinggal di kem-kem pelarian tanpa mendapat pembelaan yang sewajarnya. Malah, dunia tetap mengukur mereka kerana tidak mahu memberikan kerjasama dalam menerima dan mengiktiraf kewujudan Israel. Semenjak Israel menang perang 6 hari dan seterusnya menawan serta menjajah Jerusalem Timur pada bulan Jun 1957, Masjid Al-Aqsa dan Bait Al-Maqdis sudah dikuasai oleh Yahudi secara politik dan perundangan sehinggalah ke hari ini. Masyarakat Islam Palestin dan antarabangsa tidak dapat mengunjungi Masjid Al-Aqsa secara bebas. Mereka harus mendapatkan kebenaran terlebih dahulu dari pihak tentera Israel. Inilah kesan penjajahan yang mereka lakukan ke atas tanah Palestin. Hasil dari penjajahan itu juga, Palestin telah mengalami pelbagai peristiwa yang mendukacitakan, di mana pada 21 Ogos 1969 Masjid Al-Aqsa telah diserang dan dibakar oleh musuh yang tidak bertanggungjawab. Bahagian masjid turut terbakar ialah di sebelah tenggara yang turut dikenali sebagai Al-Haram Al-Sharif. Satu bahagian yang bersejarah yang turut hangus, iaitu mimbar masjid berusia 1000 tahun yang lepas. Tentera Israel hanya menyusahkan orang-orang beragama Islam saja untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa itu, tetapi membiarkan orang-orang lain termasuk yang beragama Kristian masuk ke kawasan masjid. Di samping itu, berlaku banyak pergolakan untuk membantah kewujudan negara Israel disebabkan ia ditubuhkan di atas tanah milik orang-orang Arab Palestin. Seterusnya, pada tahun 1987 telah berlaku kebangkitan besar-besaran rakyat Palestin untuk membela diri dari penindasan berterusan. Ia masyhur dengan nama Intifadah Pertama, berlangsung sehingga tahun 1993. Ia kembali reda apabila perjanjian Oslo ditandatangani. Perjanjian itu adalah untuk berdamai dan meredakan kemarahan rakyat Palestin, seterusnya untuk membolehkan rakyat Israel hidup seperti sedia kala.
Kebangkitan kedua ini telah berlangsung dengan agak lama sehingga ada beberapa usaha damai yang dilakukan seperti roadmap 2002, 2005 dan persidangan Annapolis pada tahun 2007 bagi meneraikan kebangkitan ini. Okey, jadi pada pendapat saya, konflik Israel-Palestin ini merupakan satu pertikaian yang masih berlangsung antara Israel dan orang Arab Palestin yang merupakan sebahagian daripada konflik Arab-Israel yang terbesar. Malah konflik yang telah berlarutan sejak tahun 1947 ini sehingga sekarang masih lagi tak menemukan sebarang jalan perdamaian walaupun dalam tempoh yang panjang itu, proses dan rundingan damai tajaan berbagai pihak telah dilaksanakan. Malah konflik tersebut semakin rumit ekoran beberapa isu yang berlaku dan menjadikan Palestin sebagai negara paling bergolak di Asia Barat. Okey, jadi menerusi konflik ini kita dapat tengok bahawa bukan setakat melibatkan dua kuasa iaitu Israel dan Palestin, tetapi juga melibatkan kuasa besar daripada Amerika Syarikat, daripada Barat. Walaupun pelbagai perjanjian telah ditandatangani, namun isu ini masih tidak menemui jalan penyelesaiannya. Jadi tuntasnya untuk memahami pergolakan di Palestin ini, kita mesti melihat visi dan matlamat negara berkuasa besar dan percaturan kuasa politik di Amerika dan juga di negara-negara Eropah. Daripada kefahaman ini, mungkin kita dapat gambaran bahawa punca masalah sebenar serta jalan keluar dari konflik ini adalah berpunca daripada konflik Israel-Palestin yang telah lama berpanjangan. Dan konflik ini dirumitkan lagi dengan berbagai isu yang sehingga kini masih belum menemui penghujung. Jadi konflik di antara dua negara ini turut dibayangi oleh kuasa-kuasa besar yang berada di belakang konflik ini yang berusaha untuk mengutarakan pelan mereka sendiri namun gagal berikutan strategi diplomatik Britain dan Amerika. Selain itu, melihat kepada persaingan daripada blok komunis, Amerika dan Britain menyusun langkah untuk menaja pelan damai mereka sendiri dalam mewujudkan pelan damai yang berkekalan di Asia Barat. Namun, apa yang kelihatan dalam tempoh tersebut bukan sahaja persengketaan antara negara-negara Arab dan Israel, tetapi juga persaingan pengaruh antara Soviet dan Amerika dalam konflik Arab-Israel 1967. Sedangkan isu Palestin dibiarkan melalui projek damai yang telah memakan masa berpuluh tahun. Yang ini lebih jelas menampakkan bahawa isu perdamaian Palestin ini merupakan permainan sandiwara politik hegemoni blok Barat. Okay, lantaran itu, sehingga sekarang usaha damai yang dianjurkan oleh pihak Barat selalunya mengalami jalan buntu dan usahanya hanya terjadi semasa adanya peperangan di antara kedua-dua negara ini. Walau bagaimanapun, daripada saya diharapkan agar suatu hari nanti konflik Israel dan Palestin akan menemui titik noktah demi keamanan sejagat. Akhir sekali, bagi menyantuni konflik Palestin ini bukanlah satu perkara yang mudah. Menangani juga bukan perkara yang boleh berlaku tanpa berusaha. Ianya menuntut seluruh tenaga dan kesedaran ummah dalam memastikan penindasan yang berlaku ke atas umat Islam ini tidak berlarutan selama-lamanya. Usaha-usaha kesedaran, walau sekecil mana pun usaha itu, sungguh akan merupakan sesuatu yang pasti akan mengekal bumi yang dijajah Israel itu. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free.